Buletin Didik 23 Mac bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelestarian dalam pengeluaran pertanian dan industri makanan agenda penting untuk menjadikan Malaysia pengeluar makanan menggunakan sumber tenaga yang cekap melalui teknologi inovatif. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata aplikasi teknologi mekanisasi dan otomasi terbukti pendekatan terbaik apabila dikaitkan dengan jaminan pengeluaran makanan secara berterusan. Kita bercakap tentang penggunaan optimumkan teknologi bagi pertanian yang efisien supaya kita dapat memastikan keselamatan makanan negara ini sentiasa terjamin, apatah lagi dalam keadaan negara dan dunia berhadapan dengan pandemik. Jadi banyak masalah akan dapat kita selesaikan jika kita tumpukan secara optimum pengeluaran hasil agromakanan negara yang berpandukan kepada aplikasi teknologi terkini melalui pelbagai bidang dan sektor dalam industri agromakanan ini. Beliau berkata selepas merasmikan Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan NAFEC 2021 di Ibu Pejabat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI di Serdang, Selangor, kerajaan katanya komited dalam memperkukuhkan sektor agromakanan negara dengan menambah usaha untuk meningkatkan pengeluaran domestik, perluasan teknologi moden dalam sektor pertanian dan pengurangan kebergantungan kepada import sekaligus meningkatkan kualiti serta jaminan keselamatan makanan. Penting untuk kita mempunyai kesedaran tentang penyakit mental serta memelihara tahap kesihatan mental dengan lebih baik. Menurut Penaung Antarabangsa bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia, Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah, penjagaan kesihatan mental adalah asas dalam memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi akan datang. Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan adalah pengasas perusahaan sosial Green Ribbon Group yang membantu menggerakkan agenda kesihatan mental di Malaysia. Pelancaran laman sesawang rasmi Green Ribbon Group berlangsung hari ini. Penubuhannya bertujuan memperkasakan pihak berkepentingan yang terlibat dalam meningkatkan kesedaran mengenai isu kesihatan mental yang sedang dihadapi rakyat ketika ini. Ia juga berhasrat mewujudkan penyelesaian yang berdaya maju melalui advokasi, pengumpulan dana dan kerjasama. Green Ribbon Group dalam kenyataan media hari ini memberitahu Tengku Puteri Iman Afzan yang juga puteri sulung yang di-Pertuan Agong telah berkenan menyampaikan pin ribbon hijau yang direka semula kepada pemimpin dalam pelbagai bidang. Ia bagi membantu meningkatkan kesedaran dan penyertaan positif dalam advokasi kesihatan mental. Antara penerima pin tersebut ialah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Untuk pelajar kategori sekolah menengah, mereka akan jadi terfokus jika mereka belajar bersama kawan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, dia bersama kawan, dia bermain game. Tetapi di sekolah menengah, jika kita ada kelompok rakan-rakan yang saling sokong-menyokong antara satu sama lain dari segi belajar, ya. Maknanya kita berlumba-lumba, kita kongsi soalan, kita berkongsi jawapan dan ada perbincangan, ya. Seperti satu kumpulan diskusi tetapi secara dalam talian. Ini akan memberikan kita fokus, ya. Sebab itu saya lihat ramai pelajar-pelajar yang bagus, ya, murid yang bagus di peringkat sekolah menengah, mereka selalu ada kawan yang bersama mereka bila mereka belajar dalam talian. Hai, saya Farah Ann, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama.
dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayo lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. COVID-19, wabak yang telah merebak ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Langkah pencegahan. Pakai penutup hidung dan mulut sekiranya bergejala. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Elakkan tempat tumpuan ramai. Semasa perintah kawalan pergerakan, anda dikehendaki berada di rumah. Saranan aktiviti di rumah, bekerja dari rumah, beli barang keperluan secara online. Luangkan lebih masa bersama keluarga. Bersenam untuk kekal aktif. Gunakan telekomunikasi untuk berhubung. Saranan kepada pemandu teksi atau e-hailing. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Asli beg kau? Fahal pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu pun ajar sangat Fahal. Ih, mana tahu ah. Buruk ni, kau habiskan ha? Oi, kau penipu Ni benda ni. Kau Fahal lah? Kau yang parah asal kau penipu aku. Siapa penipu? Sama kau ajar sangat. Kau nak penipu Fahal apa? Semua sekarang sebab kau penipu. Kau buat macam kau sini boy. Kau bini aku lah. Hi, my name is Renyi Chin, founder of My Burger Lab. Due to the COVID-19 pandemic, customers were not able to enjoy our burgers together in the restaurants. That's why I'm very excited and glad with the vaccine we're receiving. It will help protect us and businesses, not only restaurants, but stalls and outlets too. Vaccinate yourself, lindung diri, lindung semua. Bertemu kembali. Ibu Negeri Perak Ipoh bakal dibangunkan dengan konsep bandaraya pintar dan hijau menjelang 2030. Menteri Besar Perak Datuk Sa'rani Mohamad berkata rancangan itu sekaligus menjadikan Ipoh sebagai bandaraya pintar keempat negara. It is a lot of things lah kita kena membangunkannya untuk membolehkan nanti di bandaraya pintar ini orang dapat berhubung, dapat hidup dengan menggunakan teknologi, aplikasi teknologi. Konsep itu bakal dibangunkan secara bersepadu dengan kerjasama syarikat swasta dan institusi pendidikan. Datuk Sa'rani berkata demikian dalam satu sidang media selepas melancarkan pelan tindakan Bandar Pintar Ipoh. Beliau turut menyaksikan memorandum persefahaman MOU antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Universiti Sultan Azlan Shah, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kumpulan Sunway.
Kegigihan membersihkan Sungai Balun di Slim River seorang diri membuka mata ramai pihak sehingga mengangkat namanya sebagai ikon Sungai Perak. Guru Sekolah Kebangsaan Besaut 1 itu menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai penyuntik semangat dan memberi motivasi kepadanya untuk berusaha ke arah membersihkan alam sekitar. Tindakan Cikgu Ismail 40 tahun sebelum ini mendapat perhatian umum termasuk Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang menzahirkan penghargaan kerana beliau secara sukarela membersihkan Sungai Balun di Slim River. Ismail berkata beliau sangat terharu dengan penghargaan yang begitu besar diterima atas usaha yang disifatkannya terlalu kecil. Beliau menerima sijil penghargaan dan cek RM3,000 yang disampaikan Menteri Besar Datuk Sa'arani Mohamad sambil disaksikan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sempena Hari Air Sedunia peringkat negeri Perak. Beliau pada masa akan datang berhasrat menggiatkan lagi usaha untuk membersihkan sungai berkenaan. Tambahnya, selepas berita mengenainya tersiar di akhbar tempatan, ada dalam kalangan guru yang menghubungi mahu menyertai aktiviti membersihkan sungai bersamanya. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) hari ini mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Johor, Sarawak dan Sabah. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terbabit di Johor ialah Mersing dan Kota Tinggi bermula esok hingga Khamis ini. Manakala di Sarawak pula membabitkan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Di Sabah hanya satu kawasan dijangka mengalami cuaca waspada iaitu di Tawau. Para ibu bapa, saya sarankan sangat-sangat kita kena jaga disiplin anak-anak kita, kan? Be firm but fair. So kalau sekadar dia orang nak main game, it's okay bagi dia orang main game, tetapi mesti ada waktu-waktu yang kita susun untuk mereka ni tadi. Jadi bagi tahu, okey, abang, adik, angah ke siapa-siapa ke, boleh main game, tapi lepas tu kita kena stop. Waktu solat kita solat, waktu belajar kita belajar, waktu makan kita makan. Jadi di sini sebab tu kita kata anak-anak akan melihat kalau sekiranya kita tadi firm dengan mereka, mereka macam mana pun akan ikut cakap kita. Masih bersama Buletin Didik, seramai 3,750 murid di Sabah menerima sumbangan set kelengkapan sekolah dan kit penjagaan kebersihan diri. Sumbangan Yayasan Petronas melalui program Kembali ke Sekolah 2021 itu diagihkan kepada murid di 132 sekolah di Sabah dan 17 lagi di Labuan. Dalam satu kenyataan, Yayasan Petronas memaklumkan setiap murid terbabit menerima 2 helai pelitup muka 3 lapis, tuala tangan dan sekotak sabun kertas untuk penjagaan kebersihan diri. Bagi kelengkapan sekolah pula, masing-masing menerima sebuah beg, bekas air, buku aktiviti, sebuah bekas pensel bersama alat tulis, 2 pasang pakaian seragam, sepasang kasut dan stokin. Sumbangan barangan untuk program ini diagihkan ke 24 pejabat pendidikan daerah PPD di Sabah dan Labuan bermula 8 Mac lalu. Setakat ini, ia telah memanfaatkan 21,000 murid sekolah rendah seluruh negara. Di Terengganu, 2,668 murid dari 8 sekolah rendah menerima barangan keperluan persekolahan dan peralatan kebersihan diri sumbangan Institut Teknologi Petroleum Petronas INSTEP. Menerusi program Kembali ke Sekolah 2021, murid menerima sumbangan alat tulis, pelitup muka dan bahan bacaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif INSTEP, Idris Ibrahim, alat yang turut diberi ialah pengimbas suhu, manakala bahan bacaan yang diberi pula berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Harapan INSTEP agar sumbangan ini dapat mengurangkan kerisauan murid dan keluarga dalam menempuh sesi persekolahan berikutan pandemik COVID-19. INSTEP juga berjanji untuk meningkatkan usaha dalam menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat selaras dengan strategi utama tanggungjawab sosial korporat kumpulan Petronas. Antara sekolah yang terpilih menerima sumbangan itu ialah Sekolah Kebangsaan Batu Rakit, SK Pecah Rotan, SK Pagar Besi, SK Bukit Wan dan SK Maras. Inisiatif ini berjaya mengumpul lebih RM13,000 untuk menampung kos pembelian barangan sumbangan. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mencadangkan supaya seni bangsawan dihidupkan semula. Jelas beliau, antara caranya adalah melalui seni pementasan seperti persembahan teater.
Saya selalu menzahirkan pandangan supaya masyarakat Malaysia wajib melihat ke belakang semasa kita menjangkau ke depan. Jadi dalam hal yang sedemikian, yang menjadi ketertinggalan bagi kita ialah seni pementasan, seni yang memberi harum nama kepada bangsa kita sudah tidak ada. Beliau ditemui ketika menziarahi tokoh seniman negara ke-6 Abdul Rahman Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Rahman B di Ibu Negara. Serentak itu tambahnya satu pementasan bangsawan karya Rahman B akan dipersembahkan selewat-lewatnya awal tahun depan sebagai langkah permulaan mengangkat kembali seni persembahan bangsawan. Rahman B, 87 tahun, pernah terbabit dalam ratusan pementasan bangsawan dengan lebih 200 daripadanya sebagai pengarah. Untuk pelajar kategori sekolah menengah, mereka akan jadi terfokus jika mereka belajar bersama kawan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, dia bersama kawan, dia bermain game. Tetapi di sekolah menengah, jika kita ada kelompok rakan-rakan yang saling sokong-menyokong antara satu sama lain dari segi belajar, ya. Maknanya kita berlumba-lumba, kita kongsi soalan, kita berkongsi jawapan dan ada perbincangan, ya. Seperti satu kumpulan diskusi tetapi secara dalam talian. Ini akan memberikan kita fokus, ya. Sebab itu saya lihat ramai pelajar-pelajar yang bagus, ya, murid yang bagus di peringkat sekolah menengah, mereka selalu ada kawan yang bersama mereka bila mereka belajar dalam talian. Hampir $3 juta atau 12 juta ringgit. Itu nilai ciapan pertama di Twitter yang kini milik seorang ahli perniagaan di Malaysia. Ciapan itu adalah daripada pengasas Twitter Jack Dorsey yang terbit pada 2006. Ia dibeli menerusi acara lelong dan disimpan dalam bentuk non-fungible token NFT, sejenis aset digital yang semakin popular tahun ini. Pembeliannya adalah dengan mata wang kripto Ether oleh ahli perniagaan bernama Sina Estavi. Estavi menerusi Twitter memaklumkan dia berpangkalan di Malaysia dan merupakan ketua pegawai eksekutif syarikat blok rantai Bridge Oracle. Dia juga menyifatkan nilai ciapan ini akan dihargai ramai pada masa akan datang seperti lukisan Mona Lisa. Firma Amerika Syarikat yang membangunkan Pokemon Go, Niantic, sedang membangunkan satu lagi permainan telefon pintar realiti berperantara atau augmented reality AR. Ia bakal menampilkan karakter kesayangan ramai Pikmin keluaran syarikat Nintendo. Ini adalah kerjasama pertama antara Nintendo dan Niantic dengan aplikasi Pikmin dijadual dilancarkan tahun ini. Permainan AR Pokemon Go terbukti popular apabila pengenalannya pada 2016 mencetus fenomena di seluruh dunia. Untuk 10 bulan pertama tahun lalu sahaja, ia mencatat lebih $1 bilion. Pencipta Pikmin Shigeru Miyamoto berkata, aplikasi baru ini direka untuk menjadikan aktiviti berjalan sebagai sesuatu yang menyeronokkan. Nintendo sebelum ini agak keberatan untuk membenarkan karakter miliknya dibangunkan di luar permainan konsol meskipun ketika permainan telefon pintar berkembang pesat. Namun beberapa tahun kebelakangan ini mereka melancarkan beberapa versi telefon pintar membabitkan watak popular Super Mario. Difahamkan Nintendo dan Niantic merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan AR selepas ini. Seterusnya, saksikan pula taman tema Super Nintendo World yang dibuka di Osaka, Jepun baru-baru ini yang mengakhiri paparan Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan selamat malam.